student SPM saya tak ada apa. Beliau berkata demikian selepas mempromosikan mesyuarat jawatan kuasa teknikal keselamatan negeri di Kompleks Kota Darul Naim di Kota Baru. Dr. Izzadin mengulas menghubung 41 calon SPM di sebuah sekolah asrama di Machang yang disahkan positif COVID-19. Pengarah Jabatan Kesihatan Negeri Datuk Dr. Zain Hussein sebelum ini berkata, semua pelajar terbabit dibawa ke pusat kuarantin di Dewan Jubli Perak dan Pusat Tarbiyah Islamiah Kelantan selepas disahkan positif. Katanya, kes calon SPM berkenaan adalah kontak kepada kluster Pangkal Canggung yang membabitkan 3 daerah, iaitu Machang, Tanah Merah dan Pasir Putih. Sementara itu, 288 sekolah menengah di seluruh Johor yang akan digunakan untuk pelajar menduduki SPM sudah menjalani proses sanitasi. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Johor, Datuk Yahya Madis berkata, pihaknya menerima 35 permohonan untuk melakukan operasi sanitasi awal di sekolah, termasuk sekolah yang akan menjalani peperiksaan SPM pada tahun ini. Dan ada beberapa lagi sekolah yang kita buat juga sanitasi bagi persiapan untuk menghadapi peperiksaan SPM yang akan bermula pada esok hari. Dan sebahagiannya telah pun dilaksanakan 2-3 hari lepas dan sebahagiannya kita buat hari inilah. Beliau ditemui selepas meninjau operasi sanitasi awam bersepadu di Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Majidi 2, Johor Bahru siang tadi. Seramai 25 anggota daripada Balai Bomba dan Penyelamat terberau terbabit dalam operasi yang mengambil masa kira-kira 1 jam. Pediasure baru, kini dengan arginina dan vitamin K2 semula jadi, digabungkan dengan kalsium untuk pertumbuhan tulang yang kuat. Dapatkan Pediasure. It is at the Congress Photos and AK Video Beyond Cinema Quality. This is different. Scotty dan kawan-kawan meneroka dunia lautan luas dan menemui Scott's Gummies dengan DHA Peranika Freezer. 3 freezer buah-buahan yang lazat dengan DHA. Blok binaan otak. Scott's Gummies dengan DHA Peranika Freezer. Pediasure, kini tanpa sukrosa dengan perisa asli baru. Dari kecil, ayah adalah segalanya bagi saya. Apa yang ayah buat, saya buat. Ayah suka manis-manisan, saya juga. Ayah suka makan nasi, saya juga. Satu hari, ayah disahkan mengejap kencing manis. Saya berhenti mengikut cara ayah. Kini, kami memilih makanan yang sihat. Bila makan nasi, kami makan beras Faizal Taj Mahal. Lebih berhasiat dan lebih sihat untuk keluarga. Dapatkan aiskrim KitKat Gold di kedai langganan anda. Bersama merintis impian demi kesejahteraan Malaysia. Kita kembali. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berkenan mengisytiharkan Kuantan sebagai bandaraya siang tadi. Dalam Peta Diraja, Baginda menzahirkan hasrat mahu melihat Kuantan terus mencipta lebih banyak kejayaan sebagai sebuah bandaraya yang unggul. Titah baginda Kerajaan Negeri dan Majlis Bandaraya Kuantan perlu menumpukan usaha ke arah peningkatan kesejahteraan dan perkhidmatan yang mengutamakan rakyat. Sultan Abdullah yang juga Sultan Pahang terdahulu berkenan mencemaduri menyempurnakan Majlis Pemasyuran Bandaraya Kuantan di Kompleks Bandaraya Kuantan. Raja Pemaisuri Agong Tunku Haja Azizah Aminah Maimunah Iskandariah turut berangkat diiringi anak industri Paduka Baginda berdua termasuk pemangku Raja Pahang Tunku Hasanah Ibrahim Alam Shah Al-Sultan Abdullah. Hadir sama Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Menteri Besar Pahang Datuk Sri Wan Rosdi Wan Ismail. Pada majlis itu, yang di-Pertua Majlis Perbandaran Kuantan Datuk Hamdan Hussein dilantik sebagai Datuk Bandar pertama Kuantan. Perintah Kawalan Pergerakan ditetapkan PKPD akan dilaksanakan di Asrama Hilang dan Tapak Binaan Central Medicare Hilir Perak bermula esok hingga 7 Mac depan. Dalam satu pernyataan, Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata, PKPD bagi memudahkan Kementerian Kesihatan, KKM melakukan saringan bersasar ke atas hampir 2,808 pekerja warga negara serta bukan warga negara yang tinggal di lokaliti terbabit. Katanya sehingga 19 Februari lalu, KKM melaksanakan 1,966 ujian saringan.
Daripada jumlah itu, 185 kes positif COVID-19 direkodkan. Sementara itu, Datuk Seri Ismail turut memaklumkan penamatan PKPD di penjara dan kuartus kaki tangan Taiping Perak pada 22 Februari seperti dijadualkan sebelum ini. Datuk memaklumkan 493 individu ditahan semalam atas kesalahan ingkar SOP. Daripada jumlah itu, 484 individu di kompaun manakala 9 lagi diremang. Kementerian Pendidikan KPM telah mengedarkan garis panduan pengurusan pembukaan semula dan model pengawalan keberadaan murid di pintu pagar sekolah, mengandungi panduan pengurusan dalam pelbagai aspek ketika penularan COVID-19 kepada semua sekolah di seluruh negara. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Keguruan Kebangsaan NUTP Aminuddin Awang berkata, garis panduan merangkumi aspek bermula murid sampai ke pintu pagar sekolah ketika murid berada di sekolah dan prosedur operasi standard SOP ketika pulang. Katanya garis panduan itu adalah SOP komprehensif bagi memastikan aspek keselamatan dan kesihatan berada pada tahap yang tinggi apabila sekolah dibuka serta jika semua aspek dipatuhi, penularan jangkitan sukar berlaku. Namun jelasnya apabila murid melangkah keluar dari pintu pagar sekolah, perkara berkenaan adalah di luar kawalan pihak guru. Tegas beliau, pihak sekolah akan melakukan tindakan berasaskan garis panduan itu selepas pengetua dan guru besar sekolah diberi taklimat mengenainya oleh Pejabat Pendidikan Daerah PPD. Pengulas lanjut Aminuddin berkata dalam aspek penjarakan fizikal, guru dan murid agak jelas kerana situasi pada tahun ini tidak sama dengan sekitaran tahun lalu kerana sisi persekolahan ketika itu memberi pengalaman berguna kepada semua guru dalam mengoperasikan sekolah bermula 1 Mac nanti. Pengumuman pembukaan sisi persekolahan secara berperingkat bermula Mac depan memberi kelegaan pada pengusaha bas sekolah. Bagaimanapun, ada yang berdepan masalah keuangan untuk beroperasi semula, khususnya membabitkan kos penyelenggaraan kenderaan. Ikuti laporan Mufazilah Muhammad Sahid. Pengusaha bas sekolah ini menyediakan perkhidmatan di kawasan sekitar Bukit Subang, Denai Alam dan Bukit Jelutong. Meskipun menerima bantuan pakej perlindungan ekonomi dan rakyat Malaysia per mais sebanyak RM500, ia masih tidak mencukupi kerana kos penyelenggaraan memerlukan modal yang besar. Wang hasil kerja bercucuk tanam, menternak burung puyuh juga tidak dapat menampung kos untuk kembali beroperasi. Tak ada persediaan lah saya sebab duit pun tak ada, nak servis kereta pun tak ada duit, hotel ada yang dah mati kan. Pendapatan dah tak ada, dah hampir setahun tak ada kerja saya dah. Hampir setahun. Lagi sebulan ni, genap lah setahun. Saya tak ada kerja. Maknanya saya nak gantar duit itu pun saya nak sara keluarga saya, anak saya kat universiti lagi. Saya nak kena bagi duit. Sehubungan itu, pengusaha bas sekolah merayu bantuan keuangan untuk meringankan beban mereka. Mereka turut bimbang sekolah kembali ditutup jika kes COVID-19 meningkat lagi. Lagi untuk apa orang kata bila kerajaan umumkan ni pun kita nak apa, macam mana kita nak dapatkan benda tu balik. Jadi tapi pada masa yang sama kita berfikir macam mana besok ada kata ada lagi PKP. Itu yang kita pun tengah-tengah tu kita takut juga bila besok diumumkan ada lagi PKP, ada lagi, walaupun hari ni vaksin sampai dekat sini kan, kat Malaysia ni tapi harap-harap adalah penyelesaian di masa. Saya syukur lah kalau dia kata nak beli satu bulan ni. Cuma saya harap lepas ni kalau boleh teruskan lah, tak payah nak buka tutup sekolah lagi. Sebab apa, dia akan menjejaskan kita punya ekonomi sendiri. Memang saya terjejas. Dia sebab tu besar, tak payah nak tutup sekolah lagi. Sebab apa, kita takut lebih kesan pada kita orang juga. Sebab apa, ramai pun dah macam kerja saya pun dah macam dah give up. Bukan apa, dia orang buat sisik kerja lain. Sesi persekolahan yang akan dibuka pada 1 Mac ini memberi sedikit kelegaan dan kebimbangan buat pengusaha bas sekolah. Mereka kini lega kerana kembali beroperasi dan mereka mahukan jaminan kerajaan. Sekiranya sekolah kembali ditutup, bagaimana dengan periuk nasi mereka setelah hampir setahun terjejas dan tidak mempunyai pendapatan yang tetap? Mufazilah Muhammad Sahid, TV3. Unify Mobile, data panggilan dan mesej tambahan kini RM59 eksklusif untuk pelanggan jalur lebar Unify Home. Daftar sekarang untuk berpeluang menang hadiah terlalu termasuk. Ada seorang budak yang teringin nasi lemak.